Kes benar, isteri ibu mertua bilang, you punya bahagian your room je, bahagian lain you tak boleh pijak. Ini washing machine I beli tau, you jangan pakai tau, ujung minggu saya boleh pakai. Itu air panas you tak boleh pakai, kena di termos sendiri. Masya Allah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bagaimana isteri kita nak hidup dalam suasana sedemikian? Satulah amat digalakkan suami cari rumah untuk si isteri. Kan senang. Kadang-kadang ibu mertua dah tak ada suami. Kalau ada suami, no problem lah, dia akan concentrate pada suami sendiri. She is too free. Dia adalah seorang widow, seorang mak Johnny Jonathan. Dia adalah seorang janda. She's too free. Dia tiba-tiba datang ke rumah anda. Kadang-kadang anda tengah sibuk, anda tengah masak, urus anak, urus suami, dia pula nak berbual panjang dengan anda. How do you handle such matter? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, cara paling baik adalah buka jalan komunikasi. Isteri jangan anggap mak mertua anda sebagai saingan. Mak mertua jangan fikir anakku telah diragut oleh si wanita itu. Jangan. Anda tahu satu hari nanti anak anda dah besar, dia kena berdiri atas kaki sendiri. Dia akan ada anak, ada isteri. Biarlah. Anda kan ada suami sendiri dan ada anak-anak yang lain yang mungkin belum kahwin. Concentrate your time untuk bahagiakan mereka. Jangan anda terlalu banyak masuk campur dalam kehidupan anak kita yang telah berkahwin. Pastikan, kita bilang laki-laki dia lebih logical. Sekarang masalahnya adalah antara dua wanita yang terlalu emotional, mudah terguris, mudah sensitif, tak? Maka laki-laki ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki yang ada the mental age yang lebih matang. Anda seorang suami pada seorang isteri dan anak laki-laki pada ibu anda, anda mesti boleh foresee masalah ini, dapat melihat ia boleh berlaku. Cuba kalau benda ni belum berlaku, elakkan ia daripada berlaku. Cari jalan untuk mengelakkan ia daripada berlaku. Kalau dah berlaku, let's come face to face. Mak, silakan duduk mak. Loya, isteriku, Loya mak. Tahu nama penuh dia? Loya Kuih Lapis. Duduk silakan. Let's talk. Masalah mak apa mak? Masalah kamu isteriku apa? Let's come to common terms. Mudah-mudahan dengan berkomunikasi, memahami perasaan masing-masing, ada breathing space, anda boleh bernafas, saya boleh bernafas, insya-Allah muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, banyak masalah konflik dapat dihindarkan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya nampak saya dah overshot. Al-afu minkum. Sekian saja, kita serahkan pada kerusi majlis yang handsome Ustaz Nuzhan Abdul Halim. Dipersilakan. Terima kasih Ustaz. InsyaAllah ada peluang saya belanja makan nanti Ustaz. Alhamdulillah. Tuan-tuan rahimakumullah, sekarang jam menunjukkan hampir jam 10. Tapi tak apalah, malam ini kita bermalam-malam, asalkan keluarga kita selamat dunia akhirat. Amin insya-Allah tuan-tuan. Sebelum saya berpindah kepada Al-Fadhil Ustaz, untuk Ustaz Kazim kasih settle lah ya. Maksud kasih settle tu apa? Tadi telah diberitahu antara sebab mengapa terjadi perceraian ataupun kegenjotan dalam rumah tangga, yang pertama adalah perbezaan, tidak ada persefahaman. Allah SWT bersebut inna sa'yakum lasyatta wa ma khalaqal dzakara wal untha inna sa'yakum lasyatta. Beza memang lelaki dan perempuan. Dia satu boleh navigate, satu tak boleh, tapi insya-Allah yatakamal, mereka saling komplement. Kedua adalah masalah curang. Kenapa boleh curang? Macam-macam berlaku. Dan di antara kecurangan dan juga masalah-masalah yang tidak dinafikan adalah datangnya pihak ketiga. Jadi ibu-ibu, tuan-tuan rahimakumullah, apa masalah-masalah dia telah disebut. Kadang-kadang masak pun boleh jadi masalah, cuci pinggan jadi masalah, jaga cucu boleh jadi masalah, kemas rumah boleh jadi masalah. Apa pun syaitan akan cuba mencari ruang untuk menjatuhkan rumah tangga umat Rasulullah SAW. Jadi tuan-tuan, yang ingin saya mengajak tuan-tuan bersama-sama kita mengambil perhatian pada soalan ini adalah, kalau tadi Ustaz sebut satu daripada tiga sahaja orang yang boleh kamceng ho dengan mak mertua dia. Moga-moga kita lah di antara
anak-anak menantu, anak-anak perempuan yang betul-betul kamcing dengan mak mertua dia. Jadi suami dia nak kahwin lagi, mak mertua dia yang akan jadi dia punya lawyer. Itu yang kita nak harapkan. Bukan mak mertua yang menjadi satu hambatan, mak mertua yang jadi lawyer. Itu kita, jangan Ustaz tak kasih pakai strategi ni pula ya. Tapi tak apalah. Itu antara satunya. Dan kita pun tahu bahawa rumah tangga Rasulullah SAW penuh juga dengan segala pengajaran ya. Tapi bagaimana Rasulullah SAW mengatasinya. Jadi di sini Ustaz yang kita ingin sama-sama cedok sedikit tips-tips lah ya. Selalu kita orang-orang otai kita ni, subhanallah, ayah-ayah kita ni dia banyak tips ya. Bagaimana Ustaz, kalau Ustaz boleh berikan skill dengan motivasi buat anak-anak menantu khususnya, buat mertua-mertua khususnya, iaitu tips-tips agar dapat mesra dengan menantu. Macam Sayyidina Nabi SAW dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq baring dekat riba Rasulullah SAW. Sampai itu hubungan menantu dan juga anak menantu dan mertua. Jadi Ustaz boleh berikan tips-tips agar kita dapat memperbaiki hubungan yang pernah terlepas ataupun yang pernah ada kecacatan, ataupun tips-tips yang boleh kita lakukan untuk menjana keluarga yang baik khusus dalam konteks menantu dan mertua. Silakan. Kita kahwin bahagia sangat. Bahagia sangat sampai menyanyi lagu R. Ismail. Kini dah tiba hari bahagia, terasa nikmat hanya untuk kita. Kan ku bawa dinda ke syurga, bergembira, bermesra setiap masa. Tu lagu R. Ismail, Bidasari 1966. Yang mana tahu, mana tahu sudah. Tetapi bila dah lama kahwin, timbul masalah, ada krisis. Maka ingat tuan-tuan, krisis itu akan berlaku. Tips yang pertama sekali ialah tolong cari jalan, jangan ada krisis. Elakkan bunga-bunga yang boleh mendatangkan konflik dalam keluarga. Elakkan perkara-perkara yang boleh mendatangkan masalah dalam rumah tangga. Elakkan. Ini nombor satu, cari jalan, jangan createkan satu masalah. Ini kadang-kadang cari masalah, saja buat masalah. Bagaimana tak nak mendatangkan masalah? Kita kena tahu apa pantang suami kita, apa pantang isteri kita, apa pantang mak mertua kita, apa pantang mak kita. Bila kita tahu pantang larang mereka, insya-Allah. Apa yang mak mertua tak suka, jangan buat. Mak mertua tak suka bila sedang menonton televisyen, cerita Ustaz Don, mak mertua tak suka buka TV lain. Menantu jangan buka TV lain. Ini dia ambilnya remote. Nah, mak sedang tengok Ustaz Don, dia bukanya Ustaz Din. Kamu siku kan. Dah tahu mak tak suka, jangan buat. Jangan buat satu benda yang mak mertua tak suka. Mak mertua tak suka macam ini, jangan buat. Akhirnya kita tak timbul masalah. Yang kedua, buat apa yang orang suka, walaupun kita tak berapa suka. Selagi mana benda tu tak bercanggah dengan syarak, selagi mana benda tu betul, kita tak berapa suka, tapi mak mertua kita suka, buat. Apa dia? Tengok Ustaz Don. Mak mertua kita suka sangat tengok kan bersama Ustaz Don 30 minit. Kita pun buat-buat sukalah duduk sebelah dia. Sega mama kan? Kata dia. Seronok mama kan? Walaupun kita kata Ustaz itu tak berdosa ke Ustaz? Bohong. Tak apa. Mana ada berdosa? Sebab kita menarik hati orang. Buat satu benda yang mak suka. Ini bila mak datang, menantu tanya. Mak baru turun teksi, menantu buka pintu. Ya Allah, mak datang. Bila nak balik? Masuk pun belum dah tanya bila nak balik. Astagfirullahalazim. Al-Kazim. Ya Allah, kan buatkan satu benda yang menyeronokkan. Mak mertua datang, mak datang, mak datang, Ini tidak bergaduh dengan asyik mak awak je datang, mak kita tak datang. Asyik datang mak awak, asyik datang mak awak, asyik mak awak tu datang. Mak kita tak datang-datang. Suami jawab macam mana? Mak saya datang, mak saya matilah. Kalau mak saya datang, awak pun lari tau. Tuan-tuan,
Kita berbakti kepada mak mertua pahalanya besar. Tips nombor 3 ialah anggap berbakti kepada mak mertua itu mencari pahala. Berapa banyak menantu-menantu di sini yang bila mak mertua dia sakit, bukan mak dia, bukan yang mak yang mengandung dan melahirkan dia, itu mak suami kita. Satu hari suami cakap, yang mak abang sakit, kalau boleh abang nak bela dia duduk di rumah kita. Suami cakap je, kalau boleh abang nak bela dia tinggal dengan kita. Ya ke suami nak bela? Nampak benar nipunya. Yang akan belanya siapa? Isterinya. Suami kerja, driver pula lori, bawa Singapore, Thailand, hantar trailer tu, kontainer hantar ke. Bila nak balik? Sekali keluar seminggu. Yang akan jaga isteri, yang jaga mak ialah isteri dia. Sebab itu isteri membuat pengorbanan yang besar. Tak apalah abang, bolehlah saya tengokkan mak awak, bawalah ke sini. Masya Allah, maknya pakai pampers. Masya Allah, maknya pakai pampers. Menantu basuh berak mak mertua. Berapa banyak mak mertua yang kenal jasa menantu? Berapa banyak mak mertua yang sayang pada menantu? Berapa banyak mak mertua yang kasih pada menantu? Kadang-kadang anak kandung perempuan tak jaga, anak kandung perempuan tak pelihara sebab ikut suami. Anak kandung yang perempuan tak bela, yang belanya ialah anak laki-laki. Anak laki-laki pula dia tak bela 100%, yang bela mak ialah isterinya, menantunya. Tapi berapa banyak menantu ini yang mak mertua ingat? Anak kandung datang hari Sabtu atau hari Ahad, hari Minggu aja, anak perempuan kandung. Itu pun boleh warning pada kakak ipar dia. Akak, mak ni dia tak ada boleh pakai pamper macam ni. Akak kena macam ni, macam ni, macam ni. Begini-gini jarinya. Teringat kita pada Syekh Wan tuan-tuan, begini-gini je. Akak, mak ni malam-malam pastikan pakai stokin tau, sebab dia tak boleh kaki tau. Dia pula mengajarnya, baru datang 1 jam rumah kita. Tapi menantunya, kakak iparnya pukul 2 belum bangun. Sebab apa? Mak mertuanya sudah meracau-racau. Mak mertua meracau. Ya Allah, takutnya, ya Allah. Suami isterinya, bang, tengok mak abang. Abang ngantuk lah. Abang harus meracau tu abang. Awak dah pergi tengok kejap. Menantu juga yang pergi tengok. Pejam mata cari bilik mak. Berlagu dengan dinding. Aduh, baru jaga tuan-tuan. Menjaga mak. Kadang-kadang yang sakit di hospital, menantu yang tunggu, menantu yang pimpin, menantu yang tolak wheelchair mak dia. Tapi berapa banyak mak yang kenal? Berapa banyak mak mertua yang kenal? Dia dah ingat. Gelang ini untuk anak sulung, rantai ini untuk anak nombor 2, gelang kaki untuk anak nombor 3, anting-anting subang untuk anak nombor 4. Untuk menantu ada? Jarang-jarang. Kadang-kadang. Sebab apa? Sebab kadang-kadang kita tak menganggap itu adalah anak kita, dan kita tak menganggap itu adalah ibu kita. Cuba kita anggap ini adalah mak aku, walaupun dia mak mertua aku. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, tips yang keempat yang kita nak berhadapan di dalam rumah tangga ini, bila kita ada masalah, tadi Ustaz sebutkan tadi, selesaikan cepat-cepat. Kita sebagai suami, kita sebagai anak laki-laki, bila isteri kita ada konflik dengan mak kita, selesaikan cepat-cepat. Ambil tindakan segera. Ingat, memang akan berlaku tu benda biasa. Kadang-kadang benda kecil saja. Benda kecil je tuan-tuan. Apa benda kecilnya? Cucu menangis. Nampak tuan-tuan, cucu menangis. Bila cucu menangis, mak mertua komplain. Rungsinglah aku duduk sini, menangis saja. Isteri dah terasa. Mak, dia demam mak. Kalau demam ke hospital lah. Aku nak tidur. Astagfirullahaladzim. Sabarlah. Rasa sangat. Buat macam mana? Mulut orang tua sabar. Orang tua-tua macam itu tenang. Dia nak tenang-tenang. Sebab tu orang tua-tua suka majlis ilmu. Sebab majlis ilmu ni tenang-tenang. Senang tidur. Tambah ada kipas lagi senang.
Bila balik rumah, isterinya tanya, abang, apa Ustaz Don cakap tadi?